Pakai yang ni? Yang ni ke yang ni Pakai ni aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini kita diberikan oleh Allah kehidupan, kesihatan dan keafiatan untuk dapat sama-sama kita menghadirkan diri dalam pembelajaran dan pengajian kuliah duha pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula pengajian kita menerusi surah Ali Imran. Ayat 164 ke? Betul kan? Saya tanda itu 164. Oh, 169. Oh, mungkin. Sekejap Sambung 164 lah kan? Betul ke? Betul? Satu nampak kan? Okey, baik. Baik, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah telah memberikan kurniaan kepada orang-orang yang beriman ketika mana Allah Ta'ala mengutuskan kepada mereka itu seorang Rasul, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah kaum mereka itu daripada kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa-jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, yakni As-Sunnah, meskipun sebelumnya mereka itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Baik, pada ayat 164 Allah menjelaskan kepada kita berkenaan dengan nikmat yang teragung. Ayat ini berbicara tentang beberapa kurniaan dan nikmat penganugerahan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Baik, ibu sekalian, nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini, ulama pecahkan ia kepada 3 jenis nikmat. Ya, 3 jenis nikmat. Yang pertama yang disebutkan sebagai nikmat
al-mahsudah. Ni'mah al-mahsudah, nikmat yang mahsud. Yang kedua disebut sebagai nikmat al-muktasabah, nikmatun muktasabah. Dan yang ketiga yang disebutkan nikmatu minnah. Jadi dia ada tiga. Satu nikmat minnah, satu namanya mahsudah, satu lagi namanya muktasabah. Jadi nikmat kurniaan Allah Ta'ala ini terbahagi kepada tiga ini. Okey, apa maknanya? Yang pertama disebut sebagai nikmat mahsudah. Nikmat mahsudah itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kerana sifat kasih sayang Tuhan kepada hamba-Nya. Sifat kasih sayang Tuhan dan ihsan Tuhan kepada hamba-Nya. Seperti mana Allah berikan pada kita nyawa, seperti mana Allah berikan pada kita sihat, seperti mana Allah berikan pada kita rezeki, pasangan, anak pinak, cucu cicit dan seumpamanya lah. Ya, itu dipanggil nikmat mahsudah. Yang mana tak kira orang Islam, orang kafir, musyrik atau yang seumpamanya, semuanya Allah Ta'ala bagi. Selama mana mereka itu adalah makhluk Tuhan dan mereka itu adalah hamba Allah Ta'ala atau ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua disebut sebagai ni'mah muktasabah. Ni'mah muktasabah adalah merupakan suatu nikmat yang perlu untuk kita mengusahakannya bagi mendapatkannya. Itu namanya muktasabah, iaitu sesuatu anugerah Allah atau nikmat kurniaan Allah yang kita tidak akan memperolehinya melainkan dengan kita meminta atau dengan kita berusaha. Itu namanya muktasabah. Ya. Yang ini seperti mana yang disebutkan, iaitu di dalam ayat yang kita sedang bacakan ini, iaitu yang maksudkan nikmat muktasabah adalah syurga. Syurga Allah, keampunan Allah, rahmat Allah, redha Allah. Jadi benda ni semua diperlukan kepada usaha dan diperlukan pada pengorbanan. Yang ketiga iaitu nikmat minnah. Minnah ini adalah nikmat yang kita tak perlu minta, kita tak perlu usaha, tapi Allah berikan kepada kita sebagai tambahan. Allah berikan kepada kita sebagai tambahan. Seperti apa? Seperti yang kita baca pada ayat 164 ini, iaitu apabila Allah memberikan kepada kita kefahaman, Allah berikan pada kita keyakinan, Allah utuskan kepada kita Rasul, Allah turunkan kepada kita Quran, dan yang seumpamanya lah. Ya. Ini dipanggil nikmat minnah. Nikmat ni bukan semua orang baca Quran dia akan faham, kan? Bukan semua orang bila dengar tentang Islam dia yakin, ya. Dan bukan semua orang apabila diutuskan padanya Rasul dia akan beriman, ya, ataupun dia akan mengikuti Rasul itu dan menerima nasihat dan peringatan daripada Rasul tersebut. Ini dipanggil ni'matu minnah. Okey. Baik, jadi dalam ayat 164 ni Allah berbicara tentang nikmat minnah ini. Yang pertama, perhatikan minnah itu diambil daripada perkataan manna. Manna ni iaitu pemberian, ya. Pemberian yang tanpa diminta. Kita tak pernah minta pun Allah bagi kita Rasul, tapi Allah hantar. Yang pertama iaitu nikmat minnah ini, kalau kita tengok pecahan dia, apabila Allah berikan iman. Sebab tu tengok manallahu alal mu'minin. Allah sebut ala, ke atas orang yang beriman. Jadi di antara nikmat yang teragung yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya, maknanya nikmat yang paling bernilai dan berharga adalah nikmat iman. Apa itu iman? Iman itu adalah ma'rifah. Ma'rifah maknanya kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu adalah permulaan bagi iman.
Ya, mengenal Allah, mengenal pencipta, ia adalah jalan permulaan bagi keimanan. Sebab tu siapa yang hidup walaupun 1000 tahun tapi tak kenal Tuhan, tak kenal pencipta, maknanya dia tak dapat nikmat yang paling bernilai ni. Macam seorang anak yang hidup sampai mati tapi tak mengenali ibu yang mengandungkan dia atau bapa yang membesarkannya. Umpamanya hidupnya tak ada nilai lah, walaupun dia hidup kaya raya dan sebagainya. Baik, jadi yang pertama adalah nikmat iman, ya, yang Allah berikan, ya. Kemudian kita lihat ba'atha fihim rasula. Yang kedua, nikmat minnah ini adalah apabila Allah mengurniakan kepada kita atau mengutuskan kepada kita seorang rasul. Ini dipanggil nikmat hidayah. Jadi nikmat iman ini disebut sebagai nikmat hidayah, kerana Allah mengutuskan rasul bagi menunjukkan jalan hidayah. Ya, Allah boleh je bagi hidayah terus kepada kita, tapi Allah nak kita usaha cari jalan hidayah itu. Ya, jadi dengan cara bagaimana? Caranya adalah Allah utuskan rasul supaya rasul itu tunjukkan kepada umat manusia bagaimana untuk menjalani atau memperolehi atau melalui jalan hidayah, ataupun mendapatkan nikmat hidayah itu. So nikmat yang teragung yang bernilai yang kedua adalah nikmat hidayah. Apa yang dimaknakan dengan hidayah? Iaitu mereka yang mendapat cahaya nur Allah Ta'ala, mereka yang mendapat cahaya nur Allah Ta'ala agar berada di dalam petunjuknya dan kehendaknya. Maksudnya orang yang hidup mengikuti untuk memenuhi kehendak Allah ataupun perintah Allah. Itu maknanya hidayah. Baik, kemudian kita lihat dekat sini, ada nikmat yang lain pula. Allah menjelaskan tugas-tugas Rasul. Selain daripada ayat ini menceritakan tentang beberapa nikmat, Allah juga menjelaskan beberapa tugas-tugas Rasul yang diutuskan. Yang pertama, yatlu alaihim ayatih. Yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada umat-umatnya itu akan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya, nya tu kembali kepada Allah Ta'ala, bukan kembali kepada Rasul. Maknanya ayat-ayat Allah. Apa makna ayat-ayat Allah? Yakni Quran, ya, ayatihi dekat situ maknanya ayat Al-Quran ataupun kitab yang diturunkan. So nikmat yang kedua, pertama tugas Rasul dulu. Kita tengok tugas Rasul adalah mengajar. Yatlu maknanya ta'lim, mengajar. Ada ulama menafsirkan tafaqquh, memberi faham seseorang itu akan kitab yang dibacakannya. Yang ketiga ulama tafsir iaitu ta'ammul. So yang pertama tafsiran dia adalah mengajar, ta'lim. Yang kedua tafaqquh, faham. Yang ketiga ta'ammul. Ta'ammul ni maknanya mengamalkan, melaksanakan dan mengerjakan ayat-ayat yang mereka baca, ya. Baik, ini tugas Rasul. Tugas Rasul ajar kita nak kenal kitab Allah, mengenal Allah. Dan Rasul mengajar kita untuk faham. Yang ketiga, Rasul mengajar kita dan menyuruh kita untuk beramal, ya. Maknanya ini 3 tingkatan peringkat yang disebutkan sebagai tugas Rasul, ya. Baik, sekarang kita nak tengok nikmat yang ketiga yang bernilai di dalam ayat 164. Apakah nikmat itu? Inilah yang dinamakan kita belajar. Kemudian yang kedua adalah kita faham. Yang ketiga adalah kita amal. Ini adalah 3 peringkat bagaimana seseorang itu kekal berada di atas nikmat hidayah.
Tadi kan kita cerita tentang nikmat hidayah dengan Allah mengutuskan Rasul. Bagaimanakah Rasul itu memberikan umatnya kekal di atas jalan hidayah tadi melalui 3 jalan tersebut. Melalui 3 jalan tersebut. Ya. Ini dipanggil sebagai jalan irsyad. Tadi hidayah dipanggil sebagai jalan taufik atau jalan irsyad. Macam mana seseorang itu nak memperolehi taufik Allah? Apa itu taufik? Irsyad. Irsyad tu apa? Taufik. Apa itu taufik? Irsyad. Macam tu. Makna dia adalah seseorang itu dibimbing. Apa makna taufik? Bimbingan. Allah bimbing dia, Allah guide dia supaya dia istiqamah, dia kekal berada di dalam kebaikan. Kan kita baca ayat, kita baca surah Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu kita minta hidayah. Lepas tu kita minta istiqamah atau minta taufik. Siratal ladzina an'amta alaihim, kalau boleh jalan yang kami kekal berada di atasnya, tak terpesong-pesong, adalah jalan yang orang yang engkau berikan nikmat. Ya, maknanya kekal mati dalam keadaan mendapat taufik, yakni bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak dapat taufik? Pertama kena baca Quran. Kerana perkataan yatlu dia berbeza dengan yaqra. Kan? Yaqra. Yaqra, qara'a dalam bahasa Arab maknanya baca. Tala dalam bahasa Arab maknanya juga baca. Cuma apa bezanya? Kalau qara'a baca kemudian tidak beristiqamah dalam bacaan. Dia baca tapi time Ramadan je lah. Habis Ramadan dia pun habis. Maknanya orang yang tidak istiqamah di dalam membaca ayat-ayat Allah. Sebab itu Quran tak dipanggil qiraatul Quran. Kalau guna perkataan qiraatul Quran, ulama kata kurang tepat. Kan biasa kadang-kadang kita pakai qiraatul Quran. Sebenarnya tak berapa tepat lafaz qiraah itu. Yang sebenarnya dipanggil tilawatul Quran. Apa makna tilawatul Quran? Iaitu kita mengekalkan kehidupan kita untuk membaca Al-Quran sebagai bacaan harian. Itu dipanggil tilawah. Lepas tu kalau kita baca ayat Quran selalu jumpa perkataan tilawah ni sangat banyak. Yatlunahu haqqa tilawatih. Allah kata jarang kita dengar perkataan yaqra'un. Ya. Yaqra'un. Ada Allah guna perkataan yaqra'un, tapi ayat itu Allah cerita tentang ahli kitab. Yang mana ahli kitab dia baca je kitab dia, lepas tu dia tak baca dah dan dia lupa dan dia tinggalkannya. Itu yang jadi ahli kitab tu. Ya. Baik. Yang kedua disebut dekat sini adalah memahami. Memahami apa yang dibaca. Yang saya sebutkan tadi tafaqquh, tadabbur, belajar tafsir, kemudian kita belajar untuk mendalami dan memahami sesuatu ilmu itu dengan kefahaman yang benar. Yang ketiga barulah sampai kepada peringkat kita beramal dan mengerjakan kandungan yang terkandung di dalam apa yang kita baca. Jika tidak, maka seseorang itu akan menjadi seperti ahli kitab. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jum'ah, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang baca kitab tapi dia tak faham apa dia baca, atau yang dia tak amalkan apa yang dia baca, dia adalah keldai. Rupanya banyak orang yang masa baca Quran dia jadi keldai. Baca-baca rupanya keldai yang baca tu, bukan orang, keldai yang baca tu keldai. Ya, suruh keldai baca, keldai tak boleh baca. Tapi yang baca tu keldai. Ya. Maknanya dia bawa Quran pergi mana-mana kan. Ada juga mana-mana bawa Quran tapi tak baca, pun keldai juga.
Kan dalam handphone kan ada apps Al-Quran kan. Kat mana-mana bawa, tapi selalu buka TikTok. Buka yang lain lah kan, Instagram ke Facebook ke kan. Quran dia tak buka. Yang ni pun keldai juga. Jadi banyak keldai zaman sekarang ya. Kalau dia begini, kalau kita baca tapi kita dalam proses untuk faham, tak keldai lah. Macam kita baca tapi dalam masa sama kita sedang belajar, itu tak apa. Ini kita baca tapi kita tak nak faham. Awak tak nak ke? Saya tak nak lah, saya nak baca je. Keldai lah tu. Tak ada usaha. Tapi kalau dia kecil lagi, nanti peringkat besar dia belajar, itu okey lah. Ini yang dah 60 ni tak nak belajar lagi. Jadi eloklah ya. Buatlah satu persatuan keldai USJ 2. Okey, baik. Yang ketiga, kemudian beramal dengannya. Seterusnya kita tengok Allah Ta'ala jelaskan tadi nikmat taufik. Okey, berikutnya wa yuzakkihim. Apa tugas Rasul itu? Wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim ini adalah membersihkan jiwa dan juga peribadi mereka. Tazkiyah dekat sini, tugas Rasul adalah mensucikan jiwa, mensucikan 3 benda disebut oleh ulama dekat sini. Yang pertama, mensucikan kepercayaannya daripada syirik. Mensucikan kepercayaannya daripada syirik dan kesesatan. Ini yang pertama. Yang kedua, mensucikan hatinya daripada kejahatan nafsu. Mensucikan nafsu lah, kita panggil tazkiyatun nufus. Yang ketiga, mensucikan amalan. Mensucikan amalan daripada sifat-sifat yang merosakkannya, yakni seperti riak dan seumpamanya. So ada 3 tugas Allah mengutuskan Rasul, iaitu ada 3. Ini ada antara objektif Rasul itu diutuskan ya. Jadi yang pertama, tugas Rasul adalah membersihkan pemikiran kita, membersihkan kepercayaan kita daripada perkara-perkara syirik, khurafat, tahyul dan yang seumpama dengannya, ikut-ikutan, maknanya ikut membuta tuli, fanatik yang melampau-lampau. Ini semua Nabi datang untuk membersihkan minda dan juga kepercayaan manusia daripada sifat-sifat itu ya. Yang kedua, iaitu mensucikan jiwa mereka daripada kejahatan nafsu dan juga kejahatan akhlak yang buruk. Sebab tu Nabi SAW, antara doa yang Nabi tidak tinggalkan, seperti mana kita ketahui, pertama Nabi minta lindung daripada syirik yang tidak diketahui kan, yang kita belajar yang kita pernah baca dalam ma'thurat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh kan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada syirik yang aku tahu, yang aku sedar, dan aku berlindung kepadamu daripada syirik yang aku tidak sedar. Dan Nabi juga ajar kita sebelum tidur, setiap kali sebelum tidur kena baca suratul kafirun sebanyak 4 kali. Nabi kata siapa yang sebelum tidur dia membaca al-kafirun 4 kali, faqad bari'a minasyirk. Kalau dia mati malam tu, dia ada buat syirik pagi tadi atau petang dan sebelumnya, maka Allah bebaskan dia daripada dosa syirik itu. Siapa yang sebelum tidur baca al-kafirun, kan? Sekali je dia kena 4. Tak cukup tu. Yang lain tu kena baca jugalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kan. Itu untuk ayat kursi itu untuk pendinding. Yang ni
untuk betulkan balik akidah sebelum kita tidur. Tu benda penting tu, sebab takut mati time tidur. Ni baru baca qul habis dah. Rupanya dia baca qul saja. 4 qul, yang lain tak sempat habis. Okey, kemudian begitu juga Nabi ada mengajar kita doa minta berlindung daripada nafsu yang jahat. Nafsu yang jahat, dan juga minta berlindung daripada akhlak yang buruk. Minta berlindung daripada akhlak yang buruk. Misalan contohnya, Nabi ada mengajarkan kita doa ni pun doa yang masyhur jugalah ya. Yang mana Nabi ada ajar, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pernah baca kan doa tu kan? Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada aku nafsu yang bertakwa, dan bersihkanlah nafsu itu, kerana Engkau adalah sebaik-baik Tuhan yang membersihkannya. Anta waliyuha, dan sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang menjadi penolong bagi aku. Wa maulaha, dan juga yang menjadi tempat kami memohon pertolongan. Ini antara doa yang Nabi SAW mengajar kita untuk minta berlindung daripada nafsu yang jahat. Ada satu lagi doa saya nak cek sekejap yang mana Nabi juga ajar kita daripada kejahatan nafsu. Nabi ajar kepada kita daripada kejahatan nafsu yang jahat. Doa ni sangat baik Dia ada dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Kalau kita belajar kitab tu, ada belajar kitab tu? Tak ada. Doa tu Nabi ajar kita minta berlindung daripada 5 pintu kejahatan. 5 pintu kejahatan. Ada 5 pintu kejahatan. Tapi doa ni agak panjang sikit lah Ada disebut dalam hadis Bukhari dan juga hadis Muslim. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Pertama, Nabi minta berlindung, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan pandangan. Kemudian sam'i, pendengaran. Mula pandangan, kemudian pendengaran. Kemudian yang ketiga, minta berlindung daripada maniyati. Minta berlindung daripada kejahatan niat. Niat, apa yang kita niatkanlah. Yang keempat, minta berlindung daripada kejahatan nafsu. Yang kelima, apa dia? Yang mana? Yang pertama, minta berlindung daripada kejahatan pandangan. Yang kedua, minta lindung daripada kejahatan pendengaran. Yang ketiga, minta berlindung daripada kejahatan lintasan. Lintasan hati atau niat atau fikiran. Yang keempat, daripada pintu kejahatan nafsu. Yang kelima, minta berlindung daripada kejahatan sekutu-sekutu syaitan. Sekutu-sekutu syaitan. Ini di antara doa yang 5 pintu kejahatan lah. Boleh dapat Cuba ulang sekali lagi. Mula pandangan, pendengaran, niat, nafsu, dan sekutu-sekutu syaitan. Itu salah satu daripada doa yang Nabi SAW
ajarkan ya. Tapi ada satu lagi, ini saya ambil daripada kitab apa ni, Allahu Akbar, kitab Wabilus Sayyib. Dia beza sikit. Sama, minta berlindung daripada pendengaran, penglihatan, dia tambah perkataan, lidah. Lidah dan hati. Saya tulis saya. Senang. Nampak tak? Okey, ni yang satu lagi lah ya. Nanti saya tambah yang kurang lah. Okey, ni satu pijatan pertama, kedua, tiga, empat, kelima. Yang satu lagi dia tambah, dia ambil daripada sini daripada sini. Saya letak kat bawah ni wa min syarri. Ini riwayat kedua, syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi. Ini doa Nabi ajar pada Sayyidina Abu Bakar. Yang nombor 2 ni yang saya tambah ni, doa Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar. Yang Sayyidina Abu Bakar tanya, apa doa yang paling terbaik untuk aku baca pada solat malam? Okey. So kalau kita tambah semua, ini jadi nombor 6, ini 7. So ada 7 lah. Ada 7. Ya Allah, ya Tuanku, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan pendengaran, benda mendengar benda-benda yang jahat lah, benda yang tak betul, dan dari kejahatan pandangan, dan dari kejahatan lidah, dan dari kejahatan hati. Sebenarnya hati atau nafsu dan dari kejahatan lintasan-lintasan hati atau niat, dan dari kejahatan nafsuku, ini samalah dengan ni, dan dari kejahatan syaitan dan sekutu-sekutunya. Syaitan ni mana ni? Ya, bawah. Satu bawah. Amin. Maniyati. Maniyati. Dapat ada sebut maniyati, ada sebut maniyi. Kalau maniyi ni ada riwayat baca maniyi. Kalau maniyi daripada kejahatan kemaluanku.
Maksudnya daripada zina lah. Sebab itu doa ni juga kadang-kadang saya ajar macam orang yang ada masalah habit sosial yang tak bagus kan, antara doa yang perlu mereka amalkan, macam budak-budak yang selalu ada masalah sosial, kalau saya jumpa mereka, saya ajar mereka hafal doa ni. Sebab doa ni dia complete akan semua pintu-pintu kejahatan yang masuk dalam badan kita, elemen-elemen negatif tu, dia masuk semua melalui pintu-pintu tersebut. Pandangan, pendengaran, sentuhan, hati, ya, dan sebagainya. Dia elok kita ajarkanlah. Okey. Okey, baik. Sama juga ada hadis yang Nabi ajar untuk berlindung daripada akhlak yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kemudian disebutkan wa su'il akhlaq. Maksudnya daripada akhlak-akhlak yang buruk. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan, iaitu nikmat apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan seseorang itu memiliki nafsu yang baik, memiliki nafsu yang baik, iaitu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Apabila Allah SWT memelihara tingkatan nafsu dia. Kemudian kita tengok wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tugas para nabi dan rasul itu adalah mengajarkan kepada mereka akan kitab dan hikmah. Hikmah itu adalah maknanya sunnah. Tadi membacakan, ini mengajarkan. Mengajarkan dalam arti kata menjelaskan. Wa yu'allim tu, ta'lim itu maknanya adalah memperjelaskan kepada mereka akan Quran dan juga sunnah, iaitu menjelaskan apa? Menjelaskan hukum hakam, yang halal dan juga yang haram, yang wajib, yang sunat dan seumpama dengannya lah, daripada apa yang terkandung dalam Quran dan juga hadis. So maknanya dekat sini antara nikmat yang besar Allah beri kepada kita adalah bila kita dapat patuh kepada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu juga antara nikmat yang besar yang Allah bagi tahu dalam ayat 164. Yang mana jika semua perkara-perkara nikmat itu ditinggalkan oleh manusia, apa akibatnya? La fi dhalalim mubin. Mereka akan hidup dalam kesesatan. Maknanya kalau kita tolak yang kita sebut tadi iman, kalau kita tolak apa yang disebutkan tadi tentang hidayah, apa yang kita sebut tentang taufik, apa yang kita sebutkan tentang tazkiyah, iaitu untuk kita menjaga diri kita daripada kejahatan nafsu dan juga daripada hukum hakam Allah SWT, maka nescaya manusia akan hidup di dalam kesesatan. Kesesatan dekat sini ada dua makna. Pertama, kesesatan di dunia, iaitu mati dalam keadaan kufur. Yang kedua adalah kesesatan di hari akhirat. Dhalalim mubin, maknanya kesesatan di hari akhirat dalam arti kata mereka berada di dalam neraka dengan kesesatan yang mereka miliki di dunia dahulu. Ya, itu ada dua makna yang ditafsirkan oleh para ulama. Okay, sekarang kita tengok ayat yang seterusnya. Ayat 165, ayat 165 sampai ayat 168. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Sadaqallahul Azim. Baik, kita lihat mafhum daripada ayat 165 sampai 168. Ayat ini bermaksud, dan mengapa kamu merasa hairan ketika ditimpa musibah kekalahan dalam peperangan Uhud kepada orang Islam, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, wahai Muhammad SAW, kepada mereka itu datang dari kesalahan diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap segala sesuatu. Ayat 166, sesungguhnya Allah dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertempuran antara 2 pasukan itu adalah dengan izin Allah Ta'ala, dan agar Allah menguji siapakah orang-orang yang benar-benar beriman, dan untuk menguji orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan, yakni diajak mereka, marilah berperang di jalan Allah, atau kamu pertahankanlah diri kamu sendiri. Lantas kamu akan melihat mereka berkata, sekiranya kamu mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat dengan kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak mereka katakan dengan isi hatinya, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Dan ayat yang ke-168, mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya yang lain, yang beriman, dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak akan terbunuh dalam perang Uhud itu. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, cegahlah kematian itu dari dirimu sendiri jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Okey, baik. Dari ayat 165 sampai ayat 168 ini, Allah menceritakan kepada kita berkenaan dengan beberapa sifat dan alasan orang-orang munafik. Ayat ini berbicara tentang perangai ataupun sifat serta beberapa alasan, ciri-ciri sifat orang-orang munafik. Ya, jadi ayat 165 hingga 168 bercerita tentang kebusukan hati orang-orang munafik dan sifat-sifat mereka. Okey, kita tengok ayat 165 dulu, ya. Ayat 165, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang apa yang dipertikaikan oleh orang-orang munafik kepada Nabi SAW adalah bagaimana umat Islam ditewaskan dalam perang Uhud, sedangkan di dalam perang Badar mereka telah mendapatkan kemenangan. Maka mengapakah Allah tidak memberikan kemenangan kepada mereka di dalam perang Uhud seperti mana Allah memberikan kemenangan kepada mereka di dalam perang Badar. Nah, ini di antara alasan orang-orang munafik yang mana mereka mempersoalkan, mereka menyeru kepada orang-orang lain supaya mencurigai ajaran Nabi SAW, kerana mereka mempertikaikan kalau benar agama Nabi yang diserukan, Allah pasti akan memberi kemenangan kepada orang Islam seperti mana Allah memberikannya dalam peperangan
Badar, ya. Jadi perang Uhud sepatutnya menang seperti mana peperangan Badar, ya. Okey, baik. Kalau kita lihat dekat sini, apa yang kita boleh ambil di sini daripada ayat 165, ada dua perkara yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Yang pertama yang disebutkan dosa ataupun maksiat, dosa ataupun maksiat serta ingkar kepada perintah Allah dan Rasul adalah punca dan asbab kepada datangnya musibah ataupun datangnya ujian. Sebab tu perhatikan dalam firman Allah ayat 165 itu, qul huwa min indi anfusikum, katakanlah kepada mereka, yakni katakanlah wahai Muhammad kepada orang munafik itu, kekalahan itu tak ada kena mengena dengan Islam ataupun iman, tapi kekalahan itu disebabkan keingkaran mereka kepada perintah Allah dan Rasul dan dosa yang telah mereka lakukan. Apa dosa yang telah mereka lakukan? Yang pertama, lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang termasuk daripada dosa yang besar, seperti mana orang munafik buat. Yang kedua, apa yang berlaku iaitu ketidakpatuhan mereka kepada arahan Nabi SAW bagi mendapatkan harta rampasan perang. Jadi itu di antara dua sebab yang mana Allah menjelaskan, meminta Nabi memperjelaskan pada orang munafik tentang punca berlakunya kekalahan di dalam perang Uhud, ya. So kat sini apa dia? Maknanya musibah itu Allah akan timpakan disebabkan kerana dua perkara. Yang pertama dosa dan maksiat. Yang kedua, apabila seseorang itu melakukan sesuatu yang menyalahi atau menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Rasul suruh buat macam ni, buat yang lain, dia buat versi lain. Benda itu mendatangkan musibah, ya. Benda itu mendatangkan musibah, ya. Contohlah, ya, saya tunjuk kat ibu sekalian. Kalau kita tengok sunnah Nabi SAW, umpama contohnya adalah Nabi ajar kita berwuduk daripada rumah. Itu sunnah, ya. Kalau kita nak datang masjid, sunnah Nabi adalah berwuduk daripada rumah, ya. Tapi biasa orang kita berwuduk di masjid. Jadi kita tukar sunnah itu. Bila kita tukar, jadi benda itu secara tidak langsung dia juga boleh mendatangkan beberapa kesan musibah di masa akan datang. Contoh, makan dengan tangan kanan tapi kita makan dengan tangan kiri. Kesan musibah tu akan ada, ya. Sama ada dalam jangka masa yang pendek ataupun dalam jangka masa yang panjang. Sama ada musibah tu tak semesti datang dalam bentuk bala, tapi mungkin datang dalam bentuk makin lama makin manusia menjauhkan diri daripada sunnah Nabi SAW, ya. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat pada ayat 165 ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita, bahawasanya musibah itu adalah sebagai tanda, musibah adalah merupakan sebagai tanda untuk menguji orang-orang yang beriman. Musibah adalah sebagai tanda untuk menguji keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pertama apa dia musibah ujian itu? Iaitu ujian untuk Allah menguji siapakah yang benar-benar ikhlas berjihad kerana Allah atau kerana habuan dunia daripada harta rampasan perang. Yang kedua adalah siapa yang benar-benar berjihad untuk mati syahid di jalan Allah atau yang takut kepada mati kerana habuan dunia. Ini ada dua ujian yang Allah Ta'ala nak uji.
kepada orang-orang yang beriman, terutamanya kepada orang munafik. Sebab orang munafik, mereka tanya bila nak berlaku jihad. Bila Allah perintahkan mereka berjihad, maka mereka berkata, sesungguhnya kalaulah orang beriman tu keluar daripada perang Uhud ikut kami balik ke Madinah, nescaya mereka tidak akan mati. Ini mereka takut kepada kematian kerana cinta terhadap dunia. So maknanya tadabbur kita pada ayat 165 ni termasuklah padanya, iaitu tambah yang ketiga, selain daripada dosa dan maksiat, selain daripada ingkar dan menyelisihi perintah Allah dan Rasul, yang ketiga adalah cinta kepada dunia, juga asbab kepada musibah. Asbab kepada musibah. Cinta kepada dunia yang melampau-lampau. Dia Islam tak larang kita cinta dunia, sebab kita pun nak kena ada dunia bagi mendapatkan akhirat. Cuma jangan over, jangan berlebihan. Kemudian kita tengok ayat 166. Ayat 166 Allah sebut, pertemuan kamu di dalam medan Uhud itu adalah dengan izin Allah, dan untuk Allah mengetahui siapakah di kalangan kamu orang-orang yang beriman, dan siapakah di kalangan kamu orang-orang yang munafik. Sebahagian ulama dia baca sambung, contoh ibu sekalian baca, fabi idnillahi waliya'lamal mu'minina waliya'lamal ladzina nafaqu. Jadi waqaf kat situ. Siapa yang nafas panjang, afdal dia waqaf, dia sambungkan ayat mukminin itu sambung kepada nanafaqu. Sebab dalam mushaf, sebahagian mushaf kalau tengok kat mukminin tu dia ada tanda lam alif. Maknanya ada dalam mushaf yang lain tak ada, itu tak ada. Sebahagian mushaf lah dia letak lam alif. Maknanya kalau dibaca sambung itu adalah lebih baik lah, kalau nafas panjang lah. Kalau nafas tak panjang tak apa, ya. Okay, kita tengok ayat 166 dan ayat 167, sebab dia bersambung antara satu dengan yang lain. Allah SWT menyatakan kekalahan musibah itu datang dengan izin ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala bagi membersihkan hati orang-orang yang beriman dan mencampakkan kekotoran ke dalam hati orang-orang munafik, atau menambahkan penyakit kepada hati orang-orang munafik. Okay, apa makna dekat sini? Musibah ini sebenarnya baik untuk orang mukmin, tetapi buruk untuk orang-orang munafik. Kalau bagi orang mukmin, musibah adalah merupakan satu kafarah. Kafarah. Maknanya Allah nak hapuskan dosa, Allah nak gugurkan dosa, Allah nak cucikan hati. Sebab tu ada sahabat Nabi lepas habis perang Uhud, mereka belajar pengajaran supaya tidak lagi cenderung kepada harta rampasan perang. Tetapi bagi orang munafik, dia tak jadi satu pengajaran. Dia tidak jadi satu pengajaran, tapi dia menjadi istidraj. Maknanya menjauhkan lagi mereka itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena ingat, musibah yang Allah bagi ni ada dua bentuk, ulama kata. Yang pertama, musibah yang berbentuk zikrah, yakni memberikan keinsafan, memberikan kesedaran. Kalau kita dapat musibah, kita sedar, maknanya Allah nak kita baik, maknanya kita di sisi Allah tu baik. Tapi kalau dengan Allah bagi musibah, dia bertambah jadi lagi kufur atau bertambah lagi tak bersyukur, itu dia masuk dalam kategori musibah yang kedua, dinamakan musibatun niqmah. Jadi musibah ni ada dua, satu musibah zikrah, satu lagi musibah niqmah. Kalau musibah zikrah, macam saya sebut tadilah, Allah datangkan musibah untuk jadikan kita lebih baik, muhasabah, dan sebagainya. Tapi ada peringkat musibah tu Allah bagi bukan nak jadikan kita lebih baik, tapi nak jadikan kita lebih jahat.
Jadi ingat ni, bukan semua musibah tu jadi mengubah manusia. Sebahagian musibah itu dia tidak mengubah manusia, tetapi menjadikan manusia itu lebih ingkar. Seperti mana yang menimpa orang-orang munafik. Orang munafik. Baik. Kemudian kita lihat dekat sini yang kedua, perhatikan hujung ayat 167. Yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Tengok dekat situ. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan hakikat iman. Ayat hujung tu 167 tu Allah menjelaskan hakikat iman. Apakah hakikat iman? Iman adalah bertepatannya apa yang bertepatan keyakinan hatinya dengan perbuatannya. Maknanya apa yang ada dalam hati, dia membenarkannya dengan perbuatannya. Sedangkan orang munafik, sudahlah ayat 167 tu Allah menceritakan hakikat iman dan nifaq. Apa beza antara iman dan nifaq? Nifaq ni munafik lah. Nifaq tu nama penyakit, munafik tu orang yang ada penyakit nifaq. Apa beza dia? Kalau orang iman, hakikatnya apa yang ia yakini, ia benarkan dengan perkataan dan perbuatan. Kalau nifaq, apa yang dia yakini, dia sembunyikan dan tidak membenarkannya pada perbuatan dan juga perkataan. Sebab tu tengok dalam hujung ayat tu Allah kata yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Apa yang mereka cakap pada lidah mereka itu sebenarnya tak sama dengan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati. Di dalam hati. Jadi apa maknanya dekat sini? Maknanya munafik itu adalah orang-orang yang cakap tak serupa bikin. Bahasa mudah dia macam itulah. Orang yang kontradik, berlawanan antara apa yang dia cakap dengan apa yang dia buat. Itu maknanya hakikat antara beza orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik. So kalau kita nak tahu kita dalam kumpulan mana, apa yang kita cakap kita buat atau tidak. Kalau kita tak buat, maknanya kita ada simptom wabak nifak. Bukan wabak COVID, wabak nifak. Ini simptom yang bahaya. Baik. Okay, kita tengok yang terakhir ayat 168. Ini sejam je kan? Okay, sikit lagi ayat 168. Okey, dalam ayat ini perhatikan lau ata'una ma qutilu. Tengok ayat lau ata'una ma qutilu. Allah menjelaskan tentang ciri-ciri sifat keburukan orang-orang munafik, iaitu mereka suka memberikan alasan. Pertama, memberikan alasan dalam berbuat kebaikan. Maksudnya kalau orang menyeru mereka berbuat kebaikan, mereka seringkali memberikan 1000 dalih ataupun 1000 alasan. Sebab itu kalau ada orang menyeru kita buat baik, kita ada peluang berbuat kebaikan itu, jangan memberikan alasan. Kerana alasan itu, kata para ulama, menjadi asbab Allah Ta'ala menutup jalan kebaikan itu kepada kita di masa akan datang. Contoh, orang ajak buat satu kebaikan, kita kata nantilah dulu, I lepas tak busy nanti I join lah. Kita takut bila kita dah tak busy tu, kita dah tak jumpa jalan yang kita cakap dulu nak buat tu, kebaikan tu. Allah dah tak pertemukan kita dengan jalan tersebut, kerana Allah dah tutup pintu kebaikan itu daripada kita. Baik. So jangan meneladani ciri-ciri sifat orang munafik, iaitu mereka suka beralasan ketika diserukan kepada mereka kebaikan. Baik, itu yang pertama. Kemudian tengok
mereka sebut perkataan waqa'adu law ata'una ma qutilu, saya sebut tadi tu, mereka kata kepada orang Islam yang balik daripada perang Uhud yang luka parah, mereka kata kalau kamu sekiranya kamu ikut kami tinggalkan tak sertai perang Uhud itu, nescaya kalian tidak akan mati, sebahagian di antara kalian tidak akan mati syahid di dalam medan perang, kalian akan duduk kat Madinah ni dalam keadaan yang selamat. Ini menunjukkan kepada kita larangan menggunakan perkataan jikalau pada perkara-perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang lepas. Jadi kalau benda dah berlaku, dah terjadi benda itu, dan sudah ditakdirkan oleh Allah untuk benda itu terjadi, maka dilarang kita mengguna perkataan jikalau. Kerana di sana ada satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Fa idza asabaka syai'un, jika menimpa kepada kamu sesuatu musibah, kata Nabi, falyaqul, maka sebutlah masyaallahu wa ma kana fa'al, maka inilah kehendak Allah, mengikut apa yang dia inginkan. Dan janganlah kamu berkata kalau atau jikalau, kerana dia akan membuka pintu-pintu syaitan, pintu kejahatan syaitan untuk mengkufurkan kamu. Sebab tu kita tak boleh, kalau benda tu dah terjadi, kita kata ish, kalaulah saya tadi tak buat macam ni, nescaya benda ini tidak akan terjadi. Kenapa Nabi larang? Kerana kalau benda takdir tu dah terjadi, kita guna juga perkataan kalau, dia membawa kepada kita tidak redha dengan takdir Allah, atau kita pertikaikan takdir Allah itu. Kita pertikaikan takdir Allah Ta'ala itu, yang mana ia bertentangan dengan beriman pada qada dan qadar. Sebab tu dalam Islam, kalau benda akan datang tak apa. Contoh, jikalau, bukan maksud perkataan jikalau tak boleh pakai, tak. Jikalau saya kaya Ustaz, saya nak sedekah, itu boleh, pasal benda belum berlaku. Tapi kalau benda sudah berlaku, macam perang ni dah habis dah, tu yang orang munafik cakap pada orang Islam tu, maka perkataan ini adalah dilarang. Dan yang terakhir di hujung ayat 168, tengok perkataan Allah kata, fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Allah Ta'ala suruh Nabi bagi tahu pada orang munafik, mereka tak nak hadir perang tu sebab kerana mereka takut mati. Sedangkan Allah kata, apakah mereka berjaya melarikan diri daripada kematian walaupun mereka tidak pergi berperang? Maknanya Allah nak bagi tahu, mati ni pergi perang tak semesti mati. Ada orang tak pergi perang, duduk rumah pun mati. So maknanya dekat sini, iaitu Allah menjelaskan kepada kita tentang apa yang disebutkan berkenaan dengan, iaitu tuntutan seseorang itu memilih kematian yang mulia. Sebab Allah bagi tahu dekat orang munafik, Allah suruh Nabi bagi tahu kepada orang munafik, sekurang-kurangnya sahabat yang mati dalam medan perang itu, sekalipun mereka bertemu dengan kematian, mereka mati syahid. Sedangkan kamu, jika tidak pergi ke medan perang, kamu bertemu dengan kematian, maka kematian kamu adalah kematian yang buruk. Kematian yang buruk. Okey, wallahu taala alam, kita tangguh sekadar itu. Insya-Allah kita akan sambung nanti pada ayat 169. Ini apa bulan 9 Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.